Menurut pakar transfer Fabrizio Romano, Casemiro telah sah berpindah ke Manchester United. Assalamualaikum dan selamat datang ke Kepala Bola Studio. So, hari ni kita nak sembang sikit lah pasal pemain yang baru didatangkan oleh Manchester United. Sebenarnya dah lama dah Mat, aku baru sempat nak cover tajuk ni kan. Dah lama dah Mat, dah 2-3 hari lepas. Sebelum lawan Liverpool lagi, Casemiro ni dah confirm dah main dekat MU. Tapi itulah baru sempat nak cover sebab banyak tajuk yang tak sempat nak cover lagi. UCL undian semalam pun kita tengok Barcelona terciduk dengan Bayern, grup Bayern dengan Inter Milan. Aku tak tahu lah macam mana Barcelona nak lepas, tapi aku rasa Barcelona boleh lepas kot. Tapi kita tengok Casemiro ni, kita nak tengok harga dia adakah berbaloi. Dan sebab apa dia nak pindah ke Manchester United kan? Adakah sebab duit ataupun adakah sebab lain? Dan satu lagi kita nak tengok macam mana cara permainan Casemiro ni boleh ubah sistem Ten Hag, boleh ubah Manchester United. Kalau kita nak tengok harga dia kan, Manchester United telah beli dengan harga 60 juta euro dan boleh menjadi tambahan 10 juta euro. Dan kalau kita nak tengok market value dia dekat transfer market, harga dia lebih kurang 40 juta euro. Tapi yang membimbangkan, musim lepas harga dia dekat transfer market adalah 70 juta euro. Maknanya penurunan harga sekitar 30 juta euro disebabkan penurunan prestasi dia sikit. Sikit je lah penurunan prestasi dia walaupun masih lagi seorang defensive midfielder sangat baik. Tapi bila kau tengok market value dia lebih kurang 40 juta euro, bila dibeli dengan harga 60 juta euro, bagi aku agak berbaloi sikit lah. Dengan sisa umur dia yang masih ada, dengan kualiti dia yang masih ada, walaupun dia ni boleh dikatakan agak tua lah. Hari tu aku kata aku tak setuju kan. Tapi bila tengok balik kan, 30 tahun ni ramai lagi yang masih lagi bermain dengan sangat baik. Dan zaman-zaman lah ni 30 tahun ni bukanlah umur anak besar. Zaman-zaman moden lah ni lebih kurang bola sepak ni memerlukan lagi demand lagi tinggi. So menyebabkan player-player tu akan bermain sampai umur mungkin 35 ataupun 36 tahun. Dan aku tengok Casemiro ni paling kurang dekat MU mungkinlah dia akan ada paling kurang 3 season lagi ke depan untuk Manchester United. Bagi aku nice lah. Tapi ada satu masalah lah bila Manchester United datangkan seorang midfielder berumur 30 tahun dengan harga mahal. Masalah besar dia adalah harga jual kembali. Maksudnya bila kawan ni dah habis kontrak ataupun dekat penghujung kontrak, kita nak jual balik tu masalah. Sebab lah ni Casemiro dah mengalami sedikit penurunan prestasi dekat Real Madrid. Dan bila dia pindah ke MU mungkinlah prestasi dia akan okey lah kan. Mungkin lah. Kalau tak okey tu tak tahulah macam mana kan. Tapi kalau kita ikut kebiasaan, dalam 3 atau 4 tahun ke depan, mungkinlah Casemiro ni akan mengalami penurunan prestasi dan harga jual dia mungkin akan menurun. Dan lagi teruk, mungkin Manchester United akan kehilangan dia secara percuma sahaja. Dan kita nak tengok pasal apa Real Madrid nak jual ni kan. Padahal mereka kekalkan Toni Kroos, mereka kekalkan Luka Modric yang dah umur 30 lebih dah. Padahal Casemiro ni baru saja masuk 30 tahun, tiba-tiba kena jual Mat. Dan Casemiro ni adalah antara tanker dan juga antara defensive midfielder terbaik dekat dunia. Antara tackler sangat baik dekat dunia lah ni. Hang sebut siapa lagi defensive midfielder yang baik pada dia lah ni? Fabinho aku rasa kurang sikit daripada Casemiro. Yang boleh potong Casemiro ni Fred dah luar dah. Fred Casemiro. So bagi aku Casemiro lah ni adalah antara the best defensive midfielder dekat dunia lah ni. Dan mungkin kalau nak fight dah mungkin player macam Fabinho, macam Kimmich, macam tu lah. Tapi bagi aku Casemiro adalah the best tackler lah. The best kira macam orang kata traditional defensive midfielder. Memang kerja dia tackle je kan. Dan bila Real Madrid mereka dapat offer untuk pemain dah umur 30 tahun, lagi-lagi lepas mereka dapatkan seorang defensive midfielder yang sangat muda dengan harga 80 juta euro, mestilah mereka fikir banyak kali juga bila ada tawaran 60 juta euro untuk seorang pemain dah umur 30 tahun yang kemungkinan lepas ni harga dia semakin akan menurun. So bagi aku dalam transfer kali ni yang menang adalah Casemiro dan juga Real Madrid. Sebab Real Madrid mereka akan dapat harga yang tinggi 60 juta euro Mat, selepas Real Madrid hanya membeli Casemiro ni daripada Sao Paulo dulu dengan harga kalau aku tak silap 13 juta euro sahaja. Dah lah mereka dapat harga yang murah. Lepas tu Casemiro perform pula dekat Real Madrid. Lepas tu dah perform bertahun-tahun, dah menang 5 UCL bersama Real Madrid dan banyak lagi title bersama Real Madrid. Pindah pula ke kelab lain dengan harga 60 juta euro. So memang untung gila lah Real Madrid. Dan satu gerakan bisnes yang bijak jugalah daripada Florentino Perez. Dan Casemiro pun mestilah mendapat keuntungan sekali. Sebab gaji dah dekat Real Madrid dulu lebih kurang 184,000 saja. Sikit je Mat. Banyak lah juga kan. Kalau kat Malaysia tu boleh lah nak beli Azia. Mana ada orang 100,000 lebih beli Azia. Tapi kalau aku beli. Tapi dekat MU dia ni menerima gaji lebih kurang 2 kali ganda lagi apa yang diterima dia daripada Real Madrid. Dekat MU menurut The Athletic, dia ni mendapat gaji lebih kurang lingkungan daripada 350,000 seminggu kepada 410,000 seminggu. So memang banyak lah Mat. Kalau aku jadi Casemiro pun aku rasa aku pindah juga. Dan aku ingat lagi lah baru hari tu kan, ada rumor mengatakan Manchester United nak dapatkan Casemiro ni. Ramailah gelak kan, ramailah kata macam benda ni joking lah apa, kata mustahil lah Mat. Aku pun macam fikir, takkanlah Casemiro nak main MU Mat. Daripada juara Eropah nak main dekat Europa League Mat, memang berbeza gila darjat dah kan. Lepas tu tiba-tiba dalam masa hanya 2 hari saja, tiba-tiba jadi here we go Mat.
Aku pun terkejut macam mana Manchester United boleh pull transfer ni dengan sangat cepat. Dan macam misalnya tentu ada Glazers out. Glazers ni dia buat raja depa lah. Sebenarnya Manchester United ni depa nak dapatkan target jurulatih dengan sangat mudah je mat, sebab depa ada duit. Depa ada daya tarikan. Walaupun Manchester United lah ni jatuh, tapi Manchester United lah ni kita tak boleh nafikan adalah antara kelab impian orang nak main. Kelab-kelab yang masih orang impikan nak bermain walaupun prestasi dah jatuh, macam Arsenal, macam Manchester United, macam Liverpool. Liverpool dah naik dah balik lah ni. Bagi aku 3 tim ni, Liverpool, Arsenal dan MU, tak kira lah prestasi mereka jatuh ke ataupun naik ke, mereka ni tetap ada daya tarikan tersendiri sebab dengan sejarah mereka yang hebat. So itulah disebabkan Casemiro ni aku rasa tertarik sikit lah untuk main ke Manchester United. Okey, yang kedua kita nak tengok pasal apa Casemiro ni cerdik sangat dia nak pilih pindah ke Manchester United. Dah elok-elok dah menang UCL, dah elok-elok dah menang Super Cup, tiba-tiba pindah PMU yang main UEL kan. Pelik kan? Tapi tu lah kita tengok dulu pasal format. Mula-mula sekali kita tengok typical Brazilian lah. Brazilian punya player, mereka ni lebih kurang mementingkan duit lah. Sebab mereka ni dibesarkan daripada kehidupan yang susah. So mereka ni memang fikir long term untuk duit mereka. Bila mereka besar nanti mungkin mereka ada simpanan juga. So itulah mungkin Casemiro ni fikir ni mungkin last dance dia lah, ni mungkin last big move dia lah untuk betul-betul kumpul duit sebelum dia besar nanti. Sebab kalau dekat Real Madrid dia nak liga apa mat? Semua dah menang. UCL dah menang, La Liga dah menang, Super Copa semua dah menang. Yang tak menang lagi Europa League je. Tu dia nak menang kat MU ni. Dan satu lagi awal-awal season tu, waktu pertengahan musim tu, ada reporter tanya Casemiro ni, kalau hang tak main dekat La Liga, kelab mana yang hang nak main? Dan Casemiro sendiri bagi tahu dia ni berminat untuk main dekat Premier League. Sebab macam kita tahu, Premier League ni adalah liga sangat keras, liga yang mementingkan fizik, yang mementingkan kecepatan, yang mementingkan demanding yang sangat tinggi. So aku rasa ni memang challenge yang bagus lah untuk Casemiro kan. Tapi kita tengoklah player-player challenge dekat Manchester United kan, dah banyak dah yang terkorban. Masa terbaru ni kita nampak macam CR je kan, CR macam dah nak give up dah. So yang ketiga kita tengok kan apa yang Manchester United boleh dapat daripada Casemiro ni, dan macam mana Casemiro ni nak suit dengan taktik Ten Hag. Casemiro ni bagi aku kan, bila dia main Manchester United ni, dia kira upgrading lah daripada Fred dan juga McTominay. Bukan upgrading daripada B ke A, daripada D ke A mat. Fred dan juga McTominay ni, mereka ni dah lama dah huni defensive midfielder Manchester United ni. Dan performa mereka ni agak teruk lah mat. Dan bagi aku performa Fred okey sajalah. Bila time attack, bila time defense teruk mat. Kawan ni liga ya Allah, macam lipas kudung. Lari okey lah laju kan, tapi tak dapat bola. Tackle tak dapat, apa tak dapat. Dan satu lagi sizing dia tak kena. Tapi size doesn't matter lah. Disebabkan kestabilan body Fred tu kurang sikit lah. Kita tengok macam Kante tu walaupun kecil, dia boleh rempuh mat player-player besar. Tapi tak boleh dibuat oleh Fred macam tu. Dan nak menambah lagi keburukan midfield Manchester United, Fred bermain di samping McTominay. Bagi aku McTominay ni kan, kalau dia perform memang dibandingkan dengan Scholes. Kalau dia tak perform, aku tak tahu lah nak banding dengan siapa mat. Hang carilah siapa-siapa defensive midfielder yang teruk-teruk kat luar sana, compare dengan dia. Aku rasa defensive midfielder teruk tu pun lagi bagus daripada dia. So McTominay ni memang bagi aku dia it's time to go lah untuk McTominay. Dia bagus. Tapi dia tak boleh jadi first team player mat. Dia boleh jadi second team player. Bila dia masuk sebagai sub, tak ada pressure dekat dia, aku rasa dia boleh perform. Dan Casemiro, benda yang dia boleh offer dekat Manchester United, benda yang Fred dan juga McTominay tak boleh bagi adalah stand tackle, one on one tackle. Benda tu memang cukup bagus mat. Dan Casemiro ni memang terbukti adalah antara the best tackler in the world. Hang tengoklah sliding tackle dia berjaya kan, membuatkan pemain serangan lawan terciduk mat. Memang tak boleh nak buat apa bila lawan Casemiro ni. Hari tu aku tengok lawan Frankfurt tu kan, memang cukup mantap mat performa dia. Dalam La Liga pun boleh cukup mantap. So bila Manchester United dapatkan seorang defensive midfielder yang hardcore, yang berani untuk tackle orang, yang memang ganas, tapi tackling dia ni bukanlah untuk mencederakan pemain. Betul ke? Dulu Messi sampai berdarah-darah kena dengan dia. Tapi itulah, Casemiro ni memang dia target bola, tapi itulah kadang-kadang terkenal player kan. Dan dia ni memang seorang agresif player lah kalau kita nak banding dengan Fred dan juga McTominay. Fred ni dia agresif, tapi tackling dia selalu tak on point, membuatkan selalu terlepas bola mat. Dan McTominay jangan tanyalah tackling dia macam mana, memang teruk mat. Attacking dia okey sikit lah. Dia tak ada lah macam terlalu bagus. Dia macam kira macam kalau teruk, average dengan baik, dia antara teruk dan juga average. Macam tu lah McTominay. Walaupun hari tu waktu lawan Liverpool, aku rasa macam aku still nak Casemiro main yang lepas ni. Dan macam mana Ten Hag nak sesuaikan Casemiro ni dengan sistem dia? Bagi aku macam biasa lah. Pakai formation 4-2-3-1 macam Ten Hag dah biasa pakai dekat MU. Dan pair kan, kalau nak pair kan lah Casemiro dan juga Fred, Ederson dan Bruno boleh naik ke atas di samping player-player lain. Dan statistik pun telah membuktikan bila Casemiro main dengan Fred ni kan, mereka ni memang selalu menang. Kalah sekali je mat. Dan menang 15 kali. Dia pun main sekali dekat Brazil lah. Walaupun Fred ni kita dah lama tahu dia bukan seorang defensive midfielder yang baik lah. Tapi bila dia main di samping Casemiro, aku rasa boleh improve sikit lah dia ni. Dan Ten Hag ni dia boleh letakkan Casemiro ni sebagai seorang defensive midfielder dan yang lain attack. Dan Casemiro ni memang boleh buat kerja tu mat. Dekat Real Madrid dah lama dia buat benda ni. Dan Casemiro juga boleh bermain di antara centre back, dan dia ni boleh cover centre back, dan attacking dia boleh kata agak bagus juga. Dan kalau nak main sistem 4-3-3, aku rasa better mainkan Casemiro dan juga Ederson dan juga Bruno Fernandes sebagai midfielder.
Bila time tengah kena attack, waktu main defensif, Manchester United letakkan Casemiro dan juga Eriksen sebagai defensive midfielder. Bila tengah attack, Eriksen ni akan naik ke atas membantu Bruno Fernandes. Bagi aku benda tu memang cukup bagus lah kalau Casemiro ni main dan benda tu berjalan dengan baik. Sebab dalam game lepas waktu lawan Liverpool kan, Erik ten Hag telah meletakkan Eriksen dan juga McTominay dalam game tu sebagai double pivot. Dan aku rasa kalau dia letakkan Eriksen dan juga Casemiro, memang cukup buik lah Mat. Memang kerah lah defensive midfielder tu. Memang tak boleh nak lepas Mat lepas ni. Tapi tak boleh nak kata apa lah kan, main dengan MU. Kalau tiba-tiba kawan tu main pula, yang dekat bench tu main, tak mau sebut nama lah kan. Lagi dia kata mengutuk. Aku tak mau sebut lah Maguire. Tersebut Maguire pula kan. Tak mau sebut lah Maguire. Tersebut sekali lagi. Apalah Maguire, sebut pilih nama hang. Kalau Maguire main kat defend lah lagi harum Mat. Aku harap dia tak main dah apa ni selepas performa cukup baik ditunjukkan oleh Lisandro Martinez dan juga Rafael Varane. So hampa rasa macam mana? Adakah signing Casemiro ni adalah signing yang bagus untuk Manchester United sebab dia ni akan bagi major improve dekat bahagian defensive midfielder Manchester United, ataupun dia ni bukan signing yang bagus disebabkan umur dia dah lebih kurang 30 tahun dah dan main dengan harga mahal juga? Komen kat bawah, okey? Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Pala Bola News tu jangan lupa subscribe. Kita dah dekat dah ni Pala Bola Studio, kita dah dekat 50,000 subscriber. Pala Bola News pun kita dah dekat 10,000 subscriber. Dan terima kasih daripada support apa. Dan Assalamualaikum.